Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatin Nadirah binti Rizahudin dari unit PPI SMP Bahasa Melayu 3. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan 2 pentaksiran berterusan kursus BMMB 1134 Keterampilan Berbahasa. Pensyarah bimbingan saya ialah Tuan Haji Fuadi bin Abdul Razak. Mempersembahkan bahasa Melayu indah dan santun, mekar megah di pentas dunia. Jari 10 kemas kususun, mohon bicara dan menyusun kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Salam aspirasi buat saudara dan saudari pengurusi majlis. Yang berusaha Tuan Haji Abdullah Zawawi, Ketua Pejabat Pendidikan Daerah PPD Besut. Yang berbahagia Dr. Ahmad bin Rahim, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Nizam, yang sudi menjadi tuan rumah bersempena bengkel Bulan Bahasa pada hari ini. Seterusnya, barisan guru-guru cemerlang seluruh daerah Besut dan warga Mizani sekalian. Bersyukur kehadrat ilahi dapat kita bersama-sama berkumpul di Dewan Bendahara IPG Kampus Sultan Nizam bersempena dengan bengkel penulisan cerpen. Pertama sekali, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru, staf-staf sokongan dan semua pihak yang terlibat dalam usaha menjayakan bengkel bersempena Bulan Bahasa yang berlangsung sepanjang hari ini. Tanpa bantuan dan sokongan daripada anda semua, pasti bengkel ini tidak dapat berlangsung dengan lancar seperti yang kita rancang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jika tadi ucapan saya dibuka dengan serangkap pantun, kini saya akan buka agenda pengucapan saya juga dengan serangkap pantun. Melatih kuntum tumbuh melata, sembah merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya bukanlah seorang yang arif dalam penulisan cerpen ini, namun ada sedikit ilmu yang mungkin saya boleh kongsikan bersama warga Mizani sekalian. Hikmat saya sebagai salah seorang petugas di Dewan Bahasa dan Pustaka memberi satu pengalaman yang cukup besar. Tanpa kita sedari, sedikit coretan kertas membawa makna yang begitu besar buat segelintir masyarakat, termasuk insan yang bergelar murabbi, guru, cikgu dan yang sinonim dengan istilah seorang pendidik. Tanpa disangka, cerpen boleh membawa satu gaya baharu dalam konsep pengajaran dan pembelajaran PDP subjek Bahasa Melayu. Di sini, saya akan huraikan dengan lebih mendalam mengapa dan bagaimana cerpen mampu untuk memberikan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari demi hari kita melihat anak didik sering mencapai keputusan peperiksaan yang kurang memberangsangkan dalam subjek Bahasa Melayu. Hal ini berlaku kerana mereka mungkin menganggap Bahasa Melayu sebagai subjek yang mudah dan tidak menarik. Apabila tercetusnya spekulasi seperti ini, guru-guru harus bergerak secara proaktif dalam usaha untuk menarik semula minat pelajar mempelajari Bahasa Melayu. Komsas merupakan antara salah satu daya tarikan. Menurut Mahmud dan Muhammad Nur, pada 2011, beliau menyatakan murid hanya mempelajari Komsas untuk lulus di dalam peperiksaan. Mereka sekadar menghafal nota yang diberi oleh guru semasa peperiksaan bakal menjelang tanpa memahami dan membaca karya-karya yang terkandung termasuklah cerpen. Situasi ini telah mewujudkan senario pembelajaran
Komsas yang hanya berpandukan format peperiksaan tanpa meneroka ilmu pembelajaran dengan lebih mendalam. Hujah ini telah pun dinyatakan oleh Padlet pada tahun 2017. Oleh hal demikian, inovasi dalam proses PDP Komsas khususnya cerpen harus digiatkan. Pembelajaran kini berkonsepkan pembelajaran abad ke-21, PAK21. Guru-guru boleh menggunakan pendekatan teknologi semasa mengajar. Kecanggihan media mengajar telah banyak melakukan transformasi dalam sistem pendidikan daripada kaedah pengajaran konvensional kepada kaedah yang berasaskan media dan teknologi. Perkara tersebut telah pun dinyatakan oleh Tiang Wong pada tahun 2017. Media pengajaran merupakan antara platform yang boleh digunakan bagi menarik minat pelajar untuk mempelajari cerpen. San Marino pada tahun 2014 telah pun mengeluarkan hujah bahawa media pengajaran ini terbahagi kepada 6 jenis. Yang pertama, teks, visual, audio, model manipulatif, video animasi dan orang. Orang tersebut merupakan terdiri daripada guru, pelajar atau lain-lain yang berkaitan. Misalnya, guru boleh menyediakan nota yang dicetak dengan pelbagai warna dan corak atau menyediakan medium Padlet. Ibrahim pada tahun 2014 telah menyatakan keistimewaan Padlet ialah boleh digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi antara satu sama lain bagi tujuan pembelajaran. Perkara ini membolehkan para pelajar berkongsi pengetahuan atau nota-nota ringkas berkaitan dengan cerpen dalam pautan tersebut, pautan Padlet. Penggunaan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar ini dinyatakan menjadi pemudah cara proses pelajar kerana telah mewujudkan satu persekitaran yang kaya dengan rangsangan. Penyataan tadi telah pun dinyatakan oleh Newby pada tahun 2011. Terbuktilah bahawa teknologi pada masa kini boleh mendatangkan satu faedah yang baik jika guru bijak mengaturnya dalam penggunaan PDP di sekolah. Bukan hanya memandang kepada kecanggihan teknologi sahaja, kaedah-kaedah lain di luar bidang teknologi maklumat dan komunikasi juga boleh menjadi penggerak kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran cerpen. Sebagai contoh, mengaplikasikan kaedah model skema atau kata sinonimnya jawapan. Sungguh pun begitu, Spiro pada tahun 1980 telah menegaskan bahawa skema yang dibekalkan tidak cukup untuk membantu kefahaman pembaca. Pembaca sebaliknya perlu mengaktifkan skema dengan membuat nota, membaca keseluruhan karya asal skema tersebut atau melakukan latihan ke diri bagi meningkatkan tahap kefahaman dan pengukuhan ingatan. Beberapa tokoh seperti Webster Barnes pada tahun 2001 melakukan kajian dan hasil dapatannya menunjukkan bahawa pemahaman pembaca dipengaruhi oleh skema. Model skema dalam pengajaran cerpen ini terdiri daripada 3 tahap pelaksanaan. 3 tahap tersebut telah pun dinyatakan oleh Ayer dan Arumugam pada tahun 2006. Tahap yang pertama diambil alih oleh guru dengan mengemukakan model skema. Guru perlu memberi penerangan berdasarkan skema yang diberi, iaitu skema yang hanya mempunyai nota isi tersurat. Misalnya, persoalan dan latar masyarakat. Tahap yang kedua pula memerlukan guru untuk mengedarkan petikan cerpen. Di tahap ini, pelajar perlu mengkaji cerpen dan mencari isi tersirat yang berbaki seperti nilai, pengajaran dan juga gaya bahasa. Pelajar dilatih untuk mengorganisasikan skema agar dapat memahami isi cerpen dengan lebih mudah. Tahap ketiga ataupun erti kata lain, tahap yang terakhir dalam peringkat ini, ia mementingkan pengukuhan organisasi kognitif dan efektif. Setelah pelajar berjaya memahami model skema yang dibekalkan,
Guru boleh menjalankan, guru perlu menjalankan latihan bertulis atau lisan agar dapat menilai sejauh manakah mereka faham dan ingat akan cerpen yang telah mereka pelajari. Model skema yang dihasilkan oleh Subadrah pada tahun 2011 ini turut mendapat sokongan daripada pengkaji tempatan seperti Safiah Osman. Beliau telah menegaskan skema atau pengetahuan latar dapat membantu pelajar memahami teks yang dibaca. Sudah terang lagi bersuluh, model skema ini boleh membantu guru-guru dalam memberikan keberkesanan PDP cerpen. Warga Dewan yang disanjungi, pengetahuan sedia ada kita dibekalkan dengan pelbagai teori pembelajaran yang boleh diterapkan semasa mengajar. Namun, di sini saya ingin tekankan ialah teori konstruktivisme 5 fasa Needham yang dalam dapatan kajiannya mampu beri keberkesanan dalam penguasaan cerpen. Perkara tersebut telah pun disokong oleh Needham pada tahun 1987. Penekanan teori ini ialah guru perlu merangsang minat murid terhadap pembelajaran cerpen dengan mengatur pelbagai cara. Misalnya, menunjukkan tayangan video, lakonan, simulasi atau mengadakan aktiviti di luar bilik darjah. Galeri Walk, Hot Seat dan Treasure Hunt antara aktiviti yang mendapat tempat tertinggi dalam hati para pelajar. Apabila pelajar tertarik untuk mempelajari sesuatu perkara, mereka akan lebih mudah untuk mengingati dan memahami bidang pembelajaran. Justeru, guru-guru perlu mengambil langkah ini sebagai suatu penerapan baharu dalam PDP harian. Pendekatan ini memberi kelebihan kepada murid untuk membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dikaitkan dengan pembelajaran terbaru. Perkara tersebut telah pun disokong oleh Abdul Rashid Jamian pada tahun 2011. Perkara ini dikatakan sedemikian kerana pengetahuan sedia ada pelajar akan dihubungkaitkan dan berkembang dengan pengetahuan baharu yang mereka telah pelajari. Sebagai contoh, murid A mempunyai pengetahuan tentang tema cerpen. Murid B pula mengetahui pengetahuan tentang beberapa persoalan cerpen. Apabila mereka disatukan dalam aktiviti berkumpulan misalnya, mereka dapat bertukar-tukar pengetahuan sekaligus mengukuhkan lagi pemahaman terhadap cerpen yang telah mereka pelajari. Apa lagi yang mahu disangkal? Teori konstruktivisme ini, 5 fasa Needham 1987 menunjukkan keberkesanan dalam pembelajaran yang boleh guru-guru semua terapkan dalam pengajaran cerpen. Saudara dan saudari sekalian, apa yang saya tekankan sejak dari awal tadi bukanlah omongan kosong. Guru-guru perlu cakna akan pengajaran cerpen kerana perkara ini sedikit sebanyak membantu anak-anak didik kita yang lemah dalam bidang akademik. Saban hari kita melihat anak-anak di sekolah rendah maupun sekolah menengah menghadapi kesukaran untuk mengarang karangan. Lebih tepat lagi, kita simpulkan masalah ini sebagai sebagai pencapaian tahap minima kemahiran menulis. Faktor utama masalah ini ialah kurang membaca. Kelemahan dalam penulisan murid menyebabkan mereka tidak berupaya menghasilkan karangan yang berkesan dan tidak menarik untuk dibaca. Perkara tersebut telah pun dilakukan kajian oleh Abdul Jalil pada tahun 2001. Menurut Aminuddin Baki 2009, pengertian membaca dipisahkan kepada 3 pendefinisian. Yang pertama, membaca adalah bereaksi. Yang kedua, membaca ialah proses. Dan yang ketiga, membaca ialah penerimaan maklumat. Apa yang hendak saya tekankan hanyalah satu daripada 3 pengertian tersebut. Lagi teduh, lagi berkajang, lagi terang, lagi bersuluh. Membaca adalah proses, yakni mampu membekalkan pengalaman dan pengetahuan dari aspek
Membaca adalah proses, yakni mampu membekalkan pengalaman dan pengetahuan dari pelbagai aspek. Perkara tersebut telah pun dijelaskan oleh Tan Sri pada tahun 2017. Perkara ini dapat membantu para pelajar untuk mengarang penulisan-penulisan yang kreatif dan bermanfaat kerana mempunyai pengetahuan yang meluas. Membaca bahan bacaan yang berkualiti dapat membantu para pelajar mempelajari banyak perkara. Perkara tersebut telah pun dinyatakan oleh Abdul Rasid Jamying pada tahun 2011. Misalnya guru-guru sekalian, menambah pengetahuan tentang budaya masyarakat negara lain, mempelajari pelbagai kosakata baharu dan membuka minda untuk mencana lebih banyak idea. Di sini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman. Saya pernah membaca himpunan cerpen terkemuka yang ditulis oleh Ryonosuke Akutagawa, iaitu seorang penulis cerpen tersohor yang berasal daripada negara matahari terbit Jepun. Sebilangan cerpen beliau telah dibukukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang diterjemahkan oleh Amilah binti Abdul Rahman kerana Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1988 berpendapat bahawa cerpen-cerpen tersebut mempunyai kesenian, falsafah, agama dan aliran-aliran sastra Jepun. Mengapa saya perkatakan begitu? Hal ini kerana penulisan cerpen tersebut mempunyai banyak unsur yang menggambarkan kehidupan dan budaya Jepun. Misalnya, terdapat sebaris ayat yang berbunyi, di sini saya akan bacakan hanya sepotong ayat. Pada suatu petang di musim luruh, terdapat seorang lelaki berkulit putih memakai kimono. Daripada potongan ayat tersebut yang telah saya baca tadi, terdapat 3 perkara baharu yang boleh kita sama-sama pelajari. Pertama, di Jepun mempunyai musim luruh yang tiada di negara kita Malaysia. Kedua, orang Jepun berkulit putih. Kebiasaannya, kita hanya menganggap orang yang berasal daripada Korea sahaja berkulit putih. Namun di sini telah dijelaskan masyarakat Jepun juga mempunyai kecantikan yang sama. Dan yang ketiga ialah adat orang Jepun berpakaian kimono. Kimono ialah pakaian tradisi masyarakat Jepun sama seperti kita di Malaysia. Di Malaysia kita ada baju kurung dan juga baju Melayu sebagai pakaian tradisi. Secara tidak langsung, perkara ini menjana idea baharu dalam penulisan karangan daripada hanya menulis fakta-fakta biasa yang sudah lekang digunakan. Jelaslah di sini bahawa penggunaan cerpen memang mempunyai peranan yang positif dalam meningkatkan prestasi penulisan karangan keseluruhan dan aspek pengembangan isi dalam kalangan murid. Hujah tersebut telah pun disokong oleh Abdul Rasid Jamying sekali lagi pada tahun 2011. Pendidik-pendidik sekalian, selain kita melihat daripada aspek membaca boleh menambah pengetahuan, tidak lupa juga dari aspek tata bahasa. Mardotilah pada tahun 2015 ada mengatakan bahawa salah satu kepentingan membaca ialah dapat memperkaya kosakata. Dapatan kajian Nurshida Hamid pada tahun 2012 mendapati bahawa terdapat 9 aspek kesalahan morfologi telah dikenal pasti dalam penulisan karangan. Antaranya termasuklah kesalahan penggunaan imbuhan, kata tugas, kata ganti nama diri, kosakata dan juga ejaan. Sungguh pun begitu, perkara ini boleh diatasi jika guru-guru menerapkan amalan membaca dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Cerpen boleh menjadi salah satu bahan bacaan yang mampu membantu para pelajar dalam meluaskan lagi penggunaan ayat gramatis, memperbanyakkan lagi jenis ayat yang betul dan mengurangkan kesalahan morfologi. Kemampuan membaca dengan lancar juga memudahkan pelajar untuk menangkap dan mengingati kosakata baharu. Perkara tersebut telah pun dilakukan kajiannya oleh Tan Sri pada tahun 2017. Berdasarkan kebanyakan teori yang telah dikemukakan, kemahiran membaca dan penguasaan kemahiran membaca dan penguasaan kosakata mempunyai hubung
kait yang positif. Perkara ini terbukti apabila terdapat perbezaan hasil penulisan terhadap murid yang gemar membaca dan murid yang kurang membaca. Jelaslah, aktiviti membaca perlu diterapkan dalam PDP untuk subjek bahasa Melayu agar anak didik kita tidak seperti katak di bawah tempurung dalam penggunaan ragam bahasa. Hadirin hadirat sekalian, sebelum saya menutup bicara pada hari ini, ingin saya kongsikan satu lagi kaedah yang guru-guru semua boleh aplikasikan dalam pembelajaran cerpen, iaitu menggunakan peta pemikiran atau dengan kata nama lainnya kita boleh panggil peta minda. Long pada tahun 2011 menyatakan bahawa penggunaan peta minda membantu murid untuk cemerlang dan berfikir secara kritis dalam disiplin mata pelajaran. Teknik ini akan melahirkan seorang pelajar yang boleh berfikir secara aras tinggi bagi menghuraikan suatu makna atau istilah yang terdapat dalam petikan cerpen. Dapatan kajian daripada Muhammad Siddiq pada tahun 2012 mendapati penggunaan peta pemikiran ini sebagai satu kaedah yang cekap. Mengapa diperkatakan begitu? Hal ini kerana ia merangkumi kemahiran belajar dan membuat nota. Terdapat dua kemahiran yang dapat kita terapkan jika kita menggunakan kaedah peta pemikiran. Nota yang dihasilkan oleh pelajar boleh menjadi rujukan mereka semasa peperiksaan, kerana pelajar mungkin akan mengalami kekangan masa untuk membaca keseluruhan cerpen. Dengan adanya nota peta pemikiran yang ringkas dan padat, pelajar boleh menggunakan dengan sepantas kilat. Mereka boleh study sebelum masuk ke dewan peperiksaan. Saya amat menyarankan guru-guru menggunakan peta pemikiran sebagai salah satu alternatif pengajaran. Guru-guru juga haruslah bijak merancang penggunaan peta pemikiran yang sesuai agar bertepatan dengan pembelajaran cerpen. Perkara tersebut telah pun ditegaskan oleh Ikri Ihsan Muhammad pada tahun 2019. Secara keseluruhannya, saya telah mengemukakan 4 teknik yang boleh guru-guru cemerlang semua gunakan semasa pengajaran dan pembelajaran cerpen, dan beberapa impak positif kepada pelajar. Akhir kalam dari saya, semoga apa yang saya sampaikan sebentar tadi tidaklah hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sebaliknya, guru-guru perlu mencuba menerapkan dalam proses PDP di dalam bilik darjah. KPM meletakkan cerpen sebagai salah satu elemen sastra yang perlu anak didik kita pelajari, bukanlah sesuatu yang harus disia-siakan. Kita sebagai guru haruslah memikul tanggungjawab untuk merealisasikan hasrat KPM dalam melahirkan pelajar yang berkebolehan di masa hadapan kelak. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.